Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Sihat semua nak? Alhamdulillah. Saya kurang sihat, kena sihir 2-3 hari ni, teruk sikitlah. Duk lawan balik. Sihir ni biasa lah bagi kami orang buat rawatan ni, memang normal lah berlaku. Orang hantar balik gitu lah, biasa. Apa dia? Ni bukan demam biharaya, lambat lagi. 5 November. Baik. Dia sepanjang terlibat dalam dunia perawatan, kadang-kadang kita tidak menendami siapa-siapa pun, tapi bila kita bantu orang, so kadang-kadang orang yang kita bantu tadi itulah musuhnya itu, ataupun dia anti pada orang yang bantu, maka dia hantarlah. Terus setakat ni saya rawat sendiri je, saya tak ada pun minta tolong siapa-siapa. Quran je pun, baca Quran, ada guru bagi kan, ada ayat-ayat yang kita amalkan, itu je pun. Tapi istiqamah baca doa, okey lah. Cuma badan tu dia kan lemah lah. Dia lemah tak larat gitu ya. Baik, kita sambung muka surat 140. Bab wasiat kita belum habis lagi. Tengah-tengah tu, tengah-tengah tu, kitab lama tengah-tengah tu. Dan makna tu, tapi kita ulang sedikit yang 2-3 baris sebelum tu. Baik. Dan makna tu kan, kita ambil 2-3 baris atas tu, kita ulang sikit yang minggu lepas punya. Dan memberi manfaat akan mayit ataupun si mati itu, bersedekah daripadanya. Jadi kita bicarakan minggu lepas, tuan-tuan, harta ataupun wasiat yang kita nak buat itu sebelum kita mati, at least kita buat sedekah. Ini sedekah daripadanya. Daripada siapa? Daripada si mati tadi. Okey. Kemudian daripada waris, ataupun sedekah tadi daripada waris. Waris dapat pusaka, waris sedekah kepada masjid atau surau, diniatkan untuk si mati. Dan lainnya. Lain sini selain waris lah, kawan-kawan ke, pak menakan ke, nak adik-beradik lain ke, abang kakak dan sebagainya, begitu. Dan setengah daripadanya wakaf mushaf Al-Quran. Ini contoh ya, contoh kita dah cerita minggu lepas. Dan lainnya, tak kisahlah Yasin ke, Masurat ke, apa benda ke. Dan bina masjid, sama ada masjid yang baru nak bina ataupun masjid yang sedang dalam pembinaan. Kalau contoh kita terdekat lah ni di La Cottage lah, tengah duk buat ya, nak buat kapet dan sebagainya, begitu. Dan menggali telaga, tak ada kot lah ni, tapi di negara luar masih ada, boleh kita join program tu. Dan menanamkan pohon kayu, tanamlah tanah lapang depan rumah kita, tanam macam Pak Rashid duk tanam tu nah. Sebab ada hadis Nabi sebut,
apabila kita menanam sesuatu, idza ayyazra'u zar'an aw yarashu rashan, Nabi sebut fa ya'kulu minhu at-tayru, dan bila kita tanam sesuatu pokok tiba-tiba dimakan oleh burung atau diambil oleh orang, maka kita mendapat pahala sedekah. Jadi tanam pokok ini sama ada kita tanam tanah awam ataupun kebun kita ataupun mana-mana kawasan yang kita nak tanam, asalkan tempat tu bukan jalan, dengan tanam tengah jalan, asalkan bukan jalan, tanam je tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya duk tengok macam Majlis Bandaran, kalau mereka baca kitab ni pagi ni lah, kalau Majlis Bandaran baca pokok-pokok hiasan, dia perlu tanam pokok bunga, pokok yang tak ada bukan tak ada manfaat, cantik di sudut pandangan cantik, tapi lebih baik yang berbuah, maknanya ada juga pahala kalau kita lihat. Jadi rambutan ke kan tempat-tempat lapang tu kan, jadi benda tu mungkin kita kena ubah balik perspektif tu. Saya tak dapat tengok lagi. Umi mau buat macam tu di tepi jalan, di kawasan perumahan, pokok buah. Kalau di Spanyol dia tanam pokok limau orang tu kan, tepi jalan merata tempat, kira kita tengok geram je. Limau orang tu dia tanam, mana siapa nak ambil? Cina tanam pelam, kita tanam pokok bunga. Kita punya kehebatan. Jadi maknanya kalau tanam pokok bunga, jadi kalau orang petik bunga kita dapat pahala, aku tak petik lagu tu lah ceritanya. Jadi elok kita tanam pokok buah-buahan. Okey. Sebab tu orang tua dulu dia rajin tanam, bukan tanah dia boleh tanam merata. Kalau kawasan Bendang tu di batas ban tu dia tanam pokok pelam kan, kalau kita di tanah di sawah padi kan. So bila berbuah tu burung orang makan, orang pakai ambil, kira pahala dapat bila kita meninggal. Yang penting tu pahala tu kita dapat bila kita tak ada besok, burung makan ke orang ambil ke, pahala tu kita dapat. Yang ni kita nak so boleh merancang lah merancang. Baik. Dan doa baginya dengan ijma' dan sah pada hadis bahwasanya Allah mengangkatkan darjat hamba-Nya dalam syurga dengan istighfar anaknya baginya. Kita baca minggu lepas sampai kat situ. Dan makna sambung, memberi manfaat akan dia dengan sedekah itu, bahawasanya jadi seolah-olah ia yang bersedekahnya. Kita sedekah bagi si mati, seolah-olah si mati tu yang bersedekah. Ni maksud tuan kitab ni. Tak kira lah yang sedekah bagi pihak tu siapa, waris ke, adik-beradik ke, saudara mara ke, asalkan niat. Jangan tak niat tuan-tuan. Sebab tu bila kita buh duit lah tabung bagi kan, sedekah tabung, bila kita nak masukkan tu kita niat. Walaupun ulama kata sah tak niat pun, yang penting kita azam memang untuk mak ayah kita, pahala kita dapat juga. Jadi kita buh duit tu, ya Allah Tuhanku, sampaikanlah pahala sedekahku ini pada arwah ibuku, arwah makku dan pada diriku. Kalau kita nak niat awal ni, kita niat lah mak menakan aku ke, pada abangku ke, pada adik aku ke. Kita tak tahu, mungkin kawan rapat kita kan, kita kenal rapat daripada sekolah menengah, universiti, kerja kita tahu dia ni susah, mungkin ibadat tak tahu mana, kira kita kata susah lah, maka kita sedekah bagi pihak dia, boleh niat nama dia RM2 pun tak apa, RM3 pun tak apa, tak perlu banyak, sekadar kemampuan kita. Ekonomi teruk sekarang, jadi mungkin nilai itu mungkin tak tinggi, bergantunglah, tak ada masalah. Baik. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan seluas-luas kelebihan Allah bahawa memberi pahala akan yang bersedekah itu pula. Maknanya kita sedekah bagi pihak si mati, mak ayah kita, pi pahala sedekah kita dapat juga. Itu maksudnya. Maknanya Allah bagi pahala sedekah tu kat kita juga. Apatah lagi kalau kita niat macam yang saya sebutkan tadi, jadi kita dapat, mak ayah kita dapat pahala yang sama. Ini luasnya Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut rahmat. Ni kata Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan jangan duk risau, kok lah aku ni sepanjang hidup asyik duk sedekah kat mak ayah aku, kat aku tak sedekah. Tak, dia akan dapat sekali. Jadi bila tuan-tuan mengaji pagi ni baru nampak. Selama ni mungkin ada kekaburan,
tak apa jelas bab ni, so hari ni kitab dah jelaskan. So tuan-tuan jangan risau, sedekah lah bagi pihak siapa pun, pahala sedekah tetap kita akan dapat, kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Baik. Dan kerana inilah berkata ashabu Imam Syafi'i, kebanyakan ulama Imam mazhab Syafi'i, sunat baginya diniatkan sedekah daripada dua ibu bapaknya, maka bahawasanya dikurnia Allah akan pahala bagi keduanya dan tiada kurang daripada pahala orang yang bersedekah itu sesuatu. Nampak Jadi mazhab Imam Syafi'i dia sebut dalam bab sedekah bagi waris ni, harta wasiat, maka kita yang bersedekah elok kita niat nama dua mak bapak kita lah, ataupun nama orang lain ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan nak niat untuk siapa? Mungkin boleh buat jadual pun, Isnin mak ayah, Selasa pak menakan, Rabu mak menakan, Tulat tok wan tok nek, ikut suka. Ataupun nak go sekali semua nama ikutlah, panjang sikit lah. Jadi tangan tu lambat kena lambat nak buat duit. Orang pun tengok pasal apa lambat sangat ni, duduk tengah niat. Dia tak apa tuan-tuan, yang penting melangkah ke masjid tu tuan-tuan niat dah, hari ni aku nak sedekah kat siapa. Jadilah. Tak payah duduk pasal niat nak bubuh tu lama benar je, orang tengok kesian, orang belakang duduk beratok tengok. Jadi maknanya kita yang bersedekah sama elok kita sebut, niatkan nama orang kita nak bagi duit tadi, dan kita sendiri pun akan dapat. Ni Imam Syafi'i sebut. So jangan bimbang tuan-tuan, bersedekah je untuk waris. Dan mana memberi manfaat akan dia dengan doa itu, hasil yang didoa dengan dia baginya, bagi si mati tadi. Baik, apa maksud hasil doa? Iaitu kandungan intipati doa kita. Apa doa yang kita minta untuk si mati tadi? Biasanya istighfar lah, doa pengampunan, Allahumma ghfir lahum, ataupun selalu kita baca Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina. Tu Nabi kata jangan tinggal doa ni, sebab dia berterusan sampai So kita baca doa kandungan tu, dan dia sebut di sini jika diperkenankan dia. Ingat jika diperkenankan dia. Tuan-tuan kena tengok balik bab ni, sebab dalam hadis lain Nabi sebut seorang lelaki, maksudnya dia ni berdoa tapi pada masa yang sama pakaiannya haram, malbisu haramun wa mat'amuhu haramun, makanannya juga haram. Jadi bagaimana Allah nak terima doa dia? Yang ni kena tengok balik tuan. Walaupun doa tu dia suruh doa, tapi kadang-kadang perkenan itu belum tentu. Sebab tu kena doa hari-hari. Dia contoh mudah tengok ni macam saya terlibat perawatan. Jadi kalau kad putera berdana saya tak terkenal, orang tak tahu pun Syedah ni siapa. Ada kedai halal mat je lah, lagu tu lah. Tapi yang duk mai daripada Sydney, Sabah, Sarawak, duk mai jumpa saya tu, orang jauh. Pasal apa mereka mai jumpa? Kadang-kadang doa yang saya baca untuk rawat pesakit, Allah makbul hak jauh, hak dekat tak mau. Nak jadi lagu tu. Dan mungkin memang macam tu kot, wallahualam. Jadinya kesungguhan orang datang jauh, niat dia tu dengan ikhlas kita membantu, jadi Allah makbulkan doa tadi. Sembuhlah ya dengan izin Allah. Maksudnya di sini ialah kemujaraban dalam perawatan tadi. Kadang-kadang mungkin dengan air penawar saja, kadang-kadang dengan ubat. Macam tuan-tuan jumpa doktor, kadang-kadang pergi klinik Hafiz tak jalan, pergi klinik Dr. Suraya jalan, sebab dia murid sini, dia mengaji berkat tu ada pergi klinik Medivon tak jalan. Macam itulah kita ikhtiar. Kadang-kadang kesaksian tu tak berlaku, Allah hijab, Allah tutup. Sopa dengan doa tuan-tuan. Sebab tu doa ni kena buat hari-hari. Lepas sembahyang doa, jangan malas, ya Allah Tuhanku, macam semalam doa aku, amin. Jam tuan-tuan, jam. Nampak berdoa malas. Jadinya walaupun pendek-pendek doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu paling malas lah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan
akhirat. Sebab tu doa dia kata di sini jika diperkenankan dia. Jadi jangan kita duk rasa bila kita minta ampun kat mak ayah Allah terima tau. Dia tengok yang hadis yang saya sebut tadi tu. Kalau pakaian kita haram, maksudnya kita beli pakaian daripada sumber yang haram, duit rasuah ke, duit bawah meja ke, duit apa benda lah. Pendek kata sumber yang tak halal, maka Allah tak terima doa tadi. Makanan haram, sama ada unsur perjudian ke sumber kita tadi dan sebagainya, maka Allah tak terima doa. Kena tengok kat sini balik. Jadi jangan kita anggap semua, walaupun Allah kata ud'uni astajib lakum, doalah kamu pada aku nescaya aku perkenankan. Sudah dia ada syarat SOP yang kita kena patuh sebenarnya. Masa berdoa tu Ustaz. Masa berdoa. Iyalah. Masa doa tu pendek kata kena ada Pakaian kita bersih, tak ada najis di sudut zahiriah. Tapi sumber beli pakaian tu dia balik kepada pendapatan kita lah, income harian kita. Kan saya selalu sebut mungkin tentang peringat kot, bila kita kerja 8 jam kita dibayar gaji dengan 8 jam niat kerajaan lah. Bila bayar gaji 8 jam, kadang-kadang sejam culah untuk peribadi, makan lebih kan, kadang waktu break pagi kita pukul 10, setengah jam kita balun sejam. Hak ni yang kata bukan rezeki kita tu jadi haram tu, walaupun gaji kerajaan tuan-tuan. Ini ramai orang tak tahu. Jadi bila kita dapat RM1,000 sebulan, maka kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya apa, saya lupa nama kitab dia, dia sebut jadi kita kena sucikan pendapatan kita tadi, walaupun tak kena zakat, maka elok kita buang 2.5% kepada badan yang memerlukan, walaupun tak kena zakat, sebab nak cuci balik. Jadi tuan-tuan dah kerja dah, lagu mana aku dah pencen dah Ustaz. Allah, memanglah waktu kerja tu macam-macam culah waktu juga buat kan. Biasalah kadang pergi keluar shopping hari Jumaat tu, rehat panjang, POI, jadi makan sampai pukul 3 baru balik jabat. Jadi kita dah makan waktu kerja. Nah, tu tak termasuk waktu pejabat yang kita guna baca email peribadi dan sebagainya. Yang ni kena ambil kira tuan-tuan dia. Sebab tu kadang-kadang orang yang macam kami, ustaz-ustaz yang banyak penceramah ni, mereka berhenti jadi kerja makan gaji pasal ni. Tak larat tanggung, takut. Jadi buat kerja sendiri senang. Jadi kerja sendiri, kita kena patuh pada kita punya syarikat sendirilah. Nah gitu nah. Jadi nak buat macam mana kata guru saya, sama ada kita keluarkan gaji untuk asnaf yang memerlukan, ataupun kita beli apa-apa buat kenduri di pejabat. Kalau kita terambil kertas rim paper, kertas putih untuk pribadi, print surat anak masuk universiti ke apa benda kan, tuan-tuan nampak remeh-temeh tapi kira tau, malaikat tulis tu yang duk main-main. Jadi ganti satu rim paper balik kat pejabat, tak ada masalah. Guna 5 line tapi ganti satu rim paper, baru cover balik nah. Jangan buat main-main benda macam ni. Tu yang saya katakan tadi, doa nama aku tu dia tengok banyak sudut. Sebab tu kita duk heran pasal apa aku duk berdoa lama, pasal apa Allah tak makbul lah. Kita duk heran kan, duk tengok kat mana Allah, hijab kat mana. So kita kena cek. Mungkin ada kealpaan kita waktu kita kerja dulu, kita terbabas waktu, kita termakan waktu peribadi waktu kerja. Ni kena tengok balik nah. Baik. Jadi jika diperkenankan dia dan perkenannya itu semata-mata kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya power nak perkenan doa ialah Allah. Dia nak terima hari ni ke, dia nak terima esok ke, atau 2 minggu lagi ke, atau 3 minggu lagi ke. Tapi kalau ikut pandangan ulama tuan-tuan, doa tetap akan Allah perkenankan, cuma tak tahu bila. Yang ni kita kena faham, sebab tu kena berterusan berdoa. Tak tahu bila. Ada yang doa Allah bayar tunai terus kan, ada yang doanya itu mungkin Allah tangguhkan seminggu, kadang 2 minggu, kadang makan bulan. Cuba tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita pelik tengok anak kita waktu kecil, darjah 1 sekolah kebahasaan. Dia kata nak jadi apa budak ni Kita tengok kau dengan buah nakai dan apa semua kan. Kita dalam kepala kita habis dah. Kita duk rasa lagu tu. Kemudian naik sekolah menengah dengan SRP tak pas, dengan SPM tak pas. Kita duk risau dengan akhlak. Tiba-tiba bila dia meningkat dewasa, dia matang dan dia fikir, lantas dia berubah menjadi manusia yang kita kata walaupun tak cerdik tapi manusia jadi.
Maknanya doa kita selama ni Allah makbulkan bila? Waktu dia umur 21. Sebab tu jangan putus asa doa. Jangan kita duk tengok tak cerdik buah lah ni tak berguna ke depan, tak. Dia akan jadi berguna. Sebab bila dia fikir, dia cerdik, dia kata baru dia nampak. Macam anak saya hak sulung baru ni konvo kan. Sebelum ni suruh sambung ngaji tak mau, nak kerja lah. Bila dia pergi konvo, abah nak sambung ngaji. Nampak? Lepas pergi konvo, maknanya kesan convocation tu, dia tengok dengan kawan pakak beratak, terima, scroll apa semua kan, dengan apa, iringan muzik apa semua. So dia nampak seronoknya mengaji, baru asal nak mengaji balik. Nampak puas berdoa tu. Jadi maknanya Allah nak bila dia konvo. Nampak? Jadi benda tu tak tentu tuan-tuan. Maksudnya yang penting kita terus berdoa supaya doa kita tadi Allah makbulkan dalam masa yang terdekat lah kalau boleh. Dia begitu. Baik, itu kelebihan Allah makbulkan doa. Adapun diri doa dan pahalanya adalah ia bagi yang mendoa. Kita tolong doa kat waris, dekat si mati, dan doa itu juga dapat pada kita. Ini maksudnya ya, bagi yang berdoa, kerana doa itu syafaah. Doa itu syafaah. Jangan duk faham syafaat ni yang Nabi bagi aja. Syafaat ni apa dia? Syafaat ialah keistimewaan, kelebihan, pelepasan. Jadi bila kita tolong doa pada si mati tadi, doa kita itu dikira sebagai syafaat. Sebab apa? Dia kita minta contoh macam ni. Imam doa, lapangkanlah kuburnya, kan? Luaskanlah kuburnya, kasihanilah dia. Itu semua syafaat. Jadi berkat imam doa tadi Allah makbulkan. Maka lapanglah kubur dia, luaslah kubur dia, kan? Dia begitu. Jadi maknanya syafaat itu maksud doa. Dan pahalanya bagi syafi'. Pahala juga bagi yang beri syafaat. Siapa yang tukar doa tadi? Tok imam lah. Kalau tok biar tok belai. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kenapa ada talqin walaupun benda ini di polemik di kalangan mazhab terutama Wahabi yang memang tak setuju langsung. Dia pada talqin tu, kalau kita tengok, dia pada awal tu, pada awal lebih kepada peringatan kepada orang hidup, orang yang ikut majlis lah. Siapa dia? Kok dia malu nak masuk je tengok. Ustaz Husni. Okay. Ni sahabat saya Ustaz Husni. Kalau masjid ingat, kita pernah panggil penceramah yang kuliah subuh, dia ada banyak nyanyi lagu-lagu, ingat tak? Masjid kita 2-3 bulan yang lalu, dan dia timbalan mudir di Sabah yang dia buat dakwah kat Sabah tu. Ada ustaz apa nama yang nyanyi lagu rock-rock sikit tu. Timbalan mudir dia ni. Banyak buat usaha dakwah di Sabah. So saya ada discussion dengan dia kejap lagi, kita orang ada meeting kejap. So dia main awal, dia nak main masuk kuliah ni, kita main lah. Baik, balik pada cerita tadi. Jadi syafaat dan syafi', orang yang buat doa tadi dapat pahala. Begitu juga dalam talqin tadi. Yang kita penting di sini ialah doa pada si mati tu. Sebab dia memang harapkan doa. Mana jenazah dalam kubur, dia harapkan doa orang yang hidup. Dia tak ada harap benda lain, tuan-tuan. Kita tengok lepas ni dia akan cerita. Dan maksudnya bagi yang disyafaatkan baginya, bahkan doa anak hasil pahalanya bagi bapaknya yang mati. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah rasa bila tuan kitab ni tulis bapaknya saja, awak tak tulis ibunya. Sama. Jangan terasa dia tak tulis bapaknya dan ibunya, benda tu sama. Ya. Baik. Kerana amal anaknya daripada jumlah amalnya, kerana ia sebab bagi wujudnya anak. Maknanya tanpa anak tak ada bapak lah. Jadi bapak tadi asbab wujudnya anak. Maknanya kita lahirkan anak. Itu maksudnya ya. Sebab itu kalau tengok dalam Islam, amalan anak yang belum balik ni bapak tanggung. Yang belum balik kan kita tanggung. Jadinya sebab itu dia berturutan tu. Tu dalam kitab dia sebut dia berturutan. Maka selepas balik baru anak tu tanggung. Kita cuma pantau je lah. Hantar sembahyang, suruh sembahyang kan. Dia begitu. Tapi sebelum balik kita yang tanggung. Sebab tu kita kena suruh
latih depa, terutama bab sembahyang ni jangan kompromi. Kalau boleh itu, kalau kita kata 7-8 tahun, suruh dulu. Kan Nabi suruh pukul belum 10 tahun. 7 hingga 10, suruh. Budak-budak biasa mayang tunggal langgang kan. Mayang start dia lari pergi sana, hari dia main dia sambung mayang balik, hari dia pusing, ikut suka dia. Jangan nak marah budak-budak. Ni kadang-kadang AJK masjid pantang tengok budak marah. Benda ni kita kena betulkan balik. Bila kita nak latih depa? Tentang kalau pergi kita tengok di Mekah kan, hari depa biasa kalau hari Jumaat petang depa bawa anak-anak pi masjid, pi merata, main lari tak kira. Itu waktu depa bersukaria. Hari Jumaat petang. Di Mekah, di Dubai, di Qatar, negara Arab banyak macam tu. Depa macam kita duduk pergi taman lah, tapi depa suka pergi kawasan-kawasan masjid yang ada agama ni. Dedahkan budak-budak dengan suasana masjid. Begitu. Kita nak kita ajak masjid tak mau. Sebab kita tak dedahkan. Jadi kena kali-kala kena ajak main masjid. Ataupun surau lah, mana-mana lah. Nah. Baik. Dan menyebut oleh Imam Nawawi di dalam Azkar ni nama kitab ya, telah ijma' ulama atas bahawa doa bagi segala mayit ataupun jenazah si mati memberi manfaat akan mereka itu tu jenazah lah ya. Mana doa kita ya, doa bagi segala mayit atau si mati memberi manfaat kepada mereka itu jenazah tadilah, si mati tadilah, dan sampai akan mereka itu pahalanya. Nampak? Jadi duit tak ada nak sedekah, harta benda tak ada nak sedekah, maka yang boleh kita buat apa dia? Doa. Tu yang Nabi sebutlah hadis lain, awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh berdoa. Habis kalau anak tak soleh macam mana? Jadi anak tak soleh ni dia panggil orang masjid mai berdoa, buat tahlil. Nampak tak ya? Kalau anak tak soleh lah, at least dia tahu juga, walaupun nampak macam adat sikit gitu, tetapi at least dia ada kesedaran. Ada tu imam baca doa kat ayah dan mak dia dalam kubur. Nampak ini benda yang boleh dibuat, pahala sampai. Jadi kita jangan duk kira soal nasi Ibrani, nasi ayam apa semua yang nawaitu berubah tu. Saya tak fikir logik akal kita kata kalau 20 orang main tahlil, mungkin seorang dua kot yang jenis niat kot tu. Sagi bagi apa kan, sagi hidang apa. Macam tentang main kelas ni lah, saya harap semua niat nak belajar lah. Kok lah ada seorang dua kata ni depa menu apa ni. Dia dah tukar niat tu. Jadinya kita kalau pun ada seorang dua lagu tu, tapi kebanyakannya ikhlas nak mengaji kan. Rezeki nanti apa ada kita makan lah. Tak banyak sikit. Begitu. Nabi SAW sabdanya, tiada mayat dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong. Ni Nabi sebut dalam hadis. Maknanya bila kita kuburkan jenazah di dalam alam kubur, maka ketika itu dia seumpama orang yang dalam kelemasan, tenggelam ayak, taunya orang tak boleh terkapai-kapai kan, mengharapkan bantuan orang sehebat mana pun dia, kecuali kalau memangnya Allah pilih lah. Kalau setakat orang awam macam kita ni tak tentu kan, tak tentu. Kalau orang Tok Guru macam Tok Uni Aziz semua tu, burung pun payung pun semua, itu kita kata memang dah rahmat Allah dah dapat kat dia tu, mungkin tenang. Macam kita tak tenang tuan-tuan ya, kita belum tentu tenang. Belum tentu tenang. Minta tolong, menanti-nanti ia akan doa sampai kepadanya daripada anaknya atau saudaranya atau sahabat baginya. Nampak? Jadi poin di sini ialah yang diharapkan oleh si mati bila mereka mayat dalam kubur, doa. Sebab tu doa. Doa sama ada doa ketika di waktu talqin ataupun doa ketika mana kita buat majlis tahlil. Yang penting doa ya. Doa oleh anak pun boleh, doa oleh saudara mara pun boleh, siapa-siapa lah. Maka sebab itu bila kita mendapat perkhabaran
orang meninggal, kita baca innalillah kan, itu satu. Kemudian kita baca Fatihah, doa pahala untuk dia. Jadi kalau nak tambah Allahumma ighfir lahu, ikut suka. Ni kita dapat khabaran. Katalah tuan-tuan dapat perkhabaran dalam mesej, dalam WhatsApp. Mungkin member sekolah lama kita meninggal. Saya bila cakap bab meninggal jadi sedih, tak tahu pasal apa. Mungkin orang kata apa? Takut takut. Baik. Sebab itu dia Nabi pesan dalam satu hadis, aksaruhum bizikri hadzal ladzat, iaitu al-maut. Jadi banyakkan kamu selalu sebut ingat akan perkara mati, iaitu sentiasa ingat tentang kematian. Sebab bila kita tengok masjid kita apa kan, baru ni yang meninggal umur apa muda ni, budak muda, jalan 3, perempuan kan. Kemudian sebelum tu yang budak muda juga yang aksiden tu, budak muda 19 tahun juga kan. Jadi bila kita tengok bahawasanya mati ni dia tak kira umur. Jadi tambah-tambah hak pencen macam tuan-tuan kan, saya sedap cakap tapi belum tentu juga. Maknanya kalau kita kata 63 ke atas subsidi, 63 ke atas subsidi, faham subsidi nah? Maknanya setakat umur Nabi 63, jadi kita umur subsidi yang umur 63 ke atas lah, yang baru 50 ada 13 tahun lagi kalau ikut umurnya betul-betul. Jadi subsidi inilah, kalau kita tengok sudut logik akal macam subsidi yang sekarang kita dapat, orang kampung kalau bertani dapat subsidi baja, patut bersyukur. Subsidi tu nikmat umur lebih itu patut bersyukur. Ni ada jemaah kita, apa nama puan apa yang umur 80 lebih dah ni, ada seorang saya lupa nama dia, ada kan 80 lebih, sihat walafiat, alhamdulillah, duduk jalan 5. Jadi itu kelebihan Allah bagi kat dia. Dia umur 80 lebih tapi sihat walafiat, fikiran lagi waras, boleh sembang dan sebagainya. Baik. Jadi orang yang meninggal itu dia mengharapkan doa daripada anaknya atau saudaranya atau sahabat baginya. Maka apabila sampai kepadanya adalah ia terlebih kasih kepadanya daripada dunia dan barang yang ada padanya. Seronok lain tak ada tuan-tuan, mayat dalam kubur ni janji aku dapat doa daripada siapa-siapa kirim pun tak apa, lebih kasih sayang daripada dunia dan segala isinya. Jadi dunia ni seronok kan, makan belacan, pergi melancong, makan roti canai kan, dunia seronok tuan-tuan kan, jalan gelak ketawa apa semua. So bila mati seorang-seorang, kita tak harap hak dunia dah, kita harap akhirat. Jadi kita harap doa orang lain, saudara mara kita ke, anak buah kita ke, siapa-siapa lah. Maka sebab itu dalam hidup kita bersahabat jangan tinggal. Belum tentu doa yang dikirim tu daripada anak kita, mungkin sahabat kita tuan-tuan, sahabat KWE lah. So bila tuan-tuan buat macam bila meninggal tuan-tuan buat khatam Quran, bagus. At least ukhuwah dalam ni, kawan-kawannya main mengaji ni, dia dapat juga doa daripada geng KWE. Kalau tak main mengaji tak dapat. Tu kalau nak buat marketing boleh tu, kalau tuan-tuan nak buat marketing, kalau sudut ekonomi kan. Tak sungguh, orang tak nampak benda ni tuan-tuan. Sebab yang nampak benda ni yang duduk dalam grup ni kan, bila kita dengar sekian meninggal, semua pakat share juzuk, baca hadiah kepada si mati tadi, jadi dia dapat pahala. Maka sebab itulah kita kena banyak galakkan benda macam ni, baru dia orang sedar. Kalau tidak, duduk macam tu, duduk seronok situ. Okey. Dan bahawasanya hadiah orang yang hidup bagi yang mati itu doa dan istighfar. Ini bagi yang tak ada modal, maksudnya tak ada duit lah. Nak sedekah jariah lagi baguslah, berterusan ya. Tapi yang tak ada apa-apa tuan-tuan, yang tak perlu gunakan duit, tak perlu gunakan apa benda, doa dan istighfar, hanya mulut saja. Allahumma ighfir lahum, kan, warhamhum wa'afihim, cukup. Ataupun kita doa lah, doa dan istighfar. Istighfar tu yang minta ampun bagi si mati tadilah ya, tak kisahlah. Jadi berterusan buat. Tentu aku nak buat, saya bagi satu petua, mudah sangat, saya dah buat lama dah.
tuan-tuan nak ikut boleh, tapi kena istiqamah lah. Ni pun guru bagi ke, jadi kita buat amal. Selepas setiap kali sembahyang, terutama subuh, tuan-tuan hadiahkan Fatihah ikut turutan. Fatihah ni tuan-tuan ikut turutan. Ni bapa kita, yang ni arwah ibu kita, yang ketiga kalau ada pak mentua, bapa mentua, ibu mentua, ni turutan dia. Empat, yang kelima ibu mentua, baru kita buat adik atau abang kita, adik-adik kita lah. Suami isteri masuklah, letak susunan sini. Mungkin suami isteri kat sini, tapi dahulukan mak ayah dulu. Okey, mungkin suami isteri kat sini lah. Okey, jadi yang keenam baru peringkat mak makan, bapa saudara dengan ibu saudara. Jadi kita baca Fatihah, setiap orang satu Fatihah kalau malas nak doa. Lepas subuh buat. Sebab saya dulu mula-mula bila guru beritahu, selalu kita buat yang ni je lah. Bila guru beritahu, takkanlah awak tak ada mak mentua kan taraf sama macam mak ayah kita, tambah. Lepas tu bila guru kata takkan hang tak ada kesembelah ke adik-beradik hang, tambah. Pandai guru saya tu. Maksudnya dia nak bagi kita istiqamah dulu. Lepas tu naik sikit. Lepas tu naik sikit. Lepas tu tuan-tuan aku nak tambah orang lain pun ikut suka. Member rapat kita ke, siapa benda ke, tambah. Ni kalau kita nak buat doa ataupun kita sedekahkan Fatihah, buat lepas subuh ataupun mana-mana waktu yang tuan-tuan fikir sesuai lah, ada kelapangan. Mak kita dulu, bapak kita, mak kita, bapak mentua, mak mentua, adik-beradik ataupun suami isteri, dan bapak saudara kita, mak saudara kita, ikutlah tok wan dan seterusnya. Okay? Mudah, jadikan kelaziman. Kalau rasa macam masa panjang, buat yang ni dulu. Tuan-tuan tengok berapa minit habis, lepas tu lanjutkanlah insya-Allah. Mudah ya pun. Baca Fatihah, hadiah Fatihah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat surah lain, buatlah. Likulli harfin asyara pahalanya. Setiap satu ayat, satu huruf 10 pahala. Jadi tuan-tuan pilih kalau nak baca satu surah lagi bagus. Surah Baqarah terus. Nak khatam 30 Quran lagi bagus, ikut suka. Yang ni yang paling common tuan-tuan ya. Paling lekeh lah buat. Jadikan istiqamah insya-Allah. Yang sedekah lah. Itu hadiah ya. Hadiah kita bagi orang yang hidup kepada orang yang mati. Baik. Adapun baca Quran. Ni tengok ada sikit perbahasan sini. Adapun baca Quran, maka telah berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula yang masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tiada sampai pahalanya kepada mayat. Terkejut kan? Kita baca dulu. Dan berkata setengah daripada ashabus Syafi'i, ni imam dalam mazhab Syafi'i, sampai pahalanya bagi si mati dengan semata-mata dikosakkan dia dengan bacaan itu. Kena niat. Jadi bila Syekh Ushah tulis dalam grup WhatsApp, kita akan baca Quran khatam untuk arwah siapa-siapa, niat tu. Baru sampai. Jadi kalau ikut sini, kalau tak niat tak sampai. Tapi kita baca dulu. Pandangan ni banyak ya. Dan jika kemudian daripada dibacanya sekalipun, jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i ada juga sebut, kalau kita tak sempat niat awal, kita dah baca Quran, dah habis satu juzuk Quran, tiba-tiba baru tahu ada kematian, jadi kita boleh niat kemudian, ya Allah, aku pahala yang aku baca satu juzuk tadi aku hadiahkan kepada arwah
mungkin mak saudara aku ke siapa-siapa kan yang meninggal, so tak ada masalah. Tuan kitab ni kata boleh, dan berpegang atasnya oleh a'immah yang 3. Jadi pandangan ni disokong oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki. Cuma Syafi'i yang disebut tadi kena ada niat, tak ada niat tak sampai. Tapi 3 orang mazhab lagi sebut boleh dengan syarat niat sampai. Maknanya sini tuan-tuan, maka kalau kita lihat, dan ini memilih akan dia kebanyakan ulama mazhab kita. So ini yang ulama kita banyak pegang. Yang penting ialah niat. Ni dalam bab baca Quran lah, dalam bab baca Quran. Ni, itu yang sebut saya katakan kena niat nama tu. Fatihah kan Quran. Niat ayah kita, mak kita. Kalau boleh sebut nama mereka tu. Ahmad bin Daud ke, siapa tak mesti Maryam, sebut. Ila ruhil marhumah, Siti Maryam binti Awang Al-Fatihah baca. Kemudian habis ila ruhil marhumah Maryah binti Harun baca. Contoh. Spesifik nama dia. Baru pahala tu sampai kepada dalam kubur. Tenanglah dia. Ya. Dia harapkan pahala. Jadi tuan-tuan boleh start istiqamah yang ni dulu. Ya, belajar pelan-pelan buat. Jadikan amalan harian. Ambil masa sekejap waktu wirid lepas subuh tu. Lepas doa tu duduk sekejap baca. Baik. Dan i'timad akan dia oleh Subki, Imam Subki dan lainnya, dan ditanggung oleh perhimpunan ulama akan ketiadaan sampai pahalanya. Jadi maknanya sekarang ni kebanyakan ulama semua kata, so pandangan Imam Syafi'i yang satu ni tidak disetujui oleh kebanyakan ulama, dan kebanyakan ulama bersetuju pahala sampai dengan niat nama ya. Yang berkata oleh Imam Nawawi itu atas barang yang apabila dibacanya tiada di hadapan mayat. Jadi maksud sini lebih afdal kalau kita dapat baca yang dikatakan baca tak ada niat tadi, kalau kita baca Quran depan jenazah tu tak apa, tak ada niat. Yang kita baca jauh-jauh ni kena niat. Sebab bila kita baca depan jenazah, memang dia ada depan tu dah. Memang baca kat dia pun. Kan kita dah baca Yasin semua tu kan, memang untuk dia. Takkan nak baca Yasin orang sakit depan, orang mati depan, niat entah mana-mana insan meninggal, tak kot, tak mungkin. Jadi kita baca untuk orang depan, maka yang tu tak perlu niat, memang sampai pahala pada dia. Itu maksud sini dibacanya tiada hadapan mayat, dan tiada diniat oleh yang membacanya akan pahala bacaannya bagi si mati tadi, sebab duduk depan kita dah. Dan tiada mendoa ia, dan telah dinas oleh Imam Syafi'i dan ashab, makna imam-imam mazhab Syafi'i, sunat membaca Quran barang yang mudah di hadapan mayat. Dan barang yang mudah tu maksudnya surah-surah yang mudah-mudah lah. Jadi kalau tuan-tuan nak baca Amma Yatasaalun, nampak panjang sangat, susah kan. Jadi hak mana kita boleh hafal ingat. Jadi yang mudah ulama buat kesimpulan, qul huwallah, qul huwal falaq, qul binnas. Nampak dah yang kita duk baca selalu. Ni yang paling mudah. Rasanya yang tak mengaji tinggi pun boleh hafal. Qul huwallah, qul falaq, qul binnas. Dah cukup tiga qul kan. Kuliah ke apa ikut. Itu yang dia katakan membaca sunat membaca Quran barang yang mudah di hadapan jenazah. Jadi 4 qul tadilah, 3 qul tadilah ya. Bukan kata surah lain tak boleh baca, tentang baca je lah. Yang nak baca kuliah ke, Al-Nashrah ke, Inna Atayna ke apa, tapi yang mudah selalu menjadi amalan kita ialah 3 qul tadi. Qul Allah, Qul Falaq. Sebab tu silibus pendidikan kita pun tahun 1 memang dia suruh ingatkan surah ni dulu. 3 qul ni kan, supaya menjadi kelaziman membaca selain Fatihah. Itu yang dikatakan membaca bacaan yang mudah. Yang mudah. Dan doa mengiringinya. Doa mengiringi jenazah tadilah, kita baca doa. Bila salat jenazah pun kita baca doa. Dan setengah daripadanya. Sebab itu dalam soalan, kalau tuan-tuan siapa yang pernah ada interview imam, pihak JAI selalu tanya, tuan-tuan pasal kadang-kadang setengah tempat bila kita nak turun jenazah dia baca Fatihah banyak kali. Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah kan.
Biasanya soalan ni selalu panel akan tanyalah, imam-imam mereka ni pasal apa setengah tempat sebut benda ni, adakah ia sunnah atau sebaliknya. Nah, dalil kat sini lah, dalil kat sini. Jadi kalau imam tu pandai, dia jawablah kitab ni, dalam kitab Muhammad Ibrahim muka surat sekian, dia nyatakan bahawa elok kita baca sebab hadiah kepada si mati tadi pahalanya itu. Tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tapi ia bukan adat, ia satu benda yang baik sebenarnya pun. Cuma tak semua diamalkan di setengah tempat diamalkan. Macam juga imam sebut apa khabar jenazah ini kan. Lepas solat selalu sebut apa pandangan anda. So benda begini tak ada sangat pula dalam hadis pun tak ada. Dia tak ada, cuma pengharapan. Kalau saya dengar Mufti Ishaq Bahrum dulu, dia ulas, dia kata elok kita sebut sama-sama kita doakan agar jenazah ini baik, tu je. Sebab kalau kita kata dia baik, kita belum tentu dia tu baik. Mungkin yang meninggal itu mak rock mana-mana ke, mak tipik ke, kaki bunuh apa, kita tak tahu. Yang kita hukum dia baik tu kenapa? Itu yang tak boleh tu, yang menjadi perbincangan. Jadi elok kita kata Mufti Ishaq Bahrum, marilah kita doa agar jenazah ini baik. Itu je lah. Jangan hukumkan dia baik sebab kita tak tahu dia baik, ya, belum tentu dia baik. Dia begitu. Tapi orang ramai ni baik je lah, ya? Engkau baik, aku pun baik. Ini semua kata baik, mana ada orang kata jahat kan. Begitu. Baik. Dan setengah daripadanya doa, doa Allahumma awsil sawama qur'anahu ila fulan. Doa tahlil. Kalau tuan-tuan tengok doa tahlil kan, wa awsil, sampaikan, ya, sawama qur'anahu, pahala bacaan kami, wa ma halalnahu, pahala tahlil kami yang kita sebut la ilaha illallah tu, wa ma sallainahu, dan pahala selawat kami ala mayat tadi. Mula-mula pada Nabi lah, kemudian pada khususan ila hadhir ruh, ataupun ila hadhir ruha, ataupun ila marhum atau marhumah, nama sekian-sekian, sampaikan. Ini doa yang kita baca tahlil. Jadi ini dalil kuat yang kata tahlil tak ada masalah pun. Cuma puak-puak Wahabi duk marah kat tu. Kita tak ada masalah pun buat doa. Dalam kitab sebut kan, sampai ausil sawama qara'nahu ila fulan, yakni hai Tuhanku, sampaikan pahala, ya, ausil, sampaikan. Dia tanya Pak Din, wasala yasilu, perkataan isim masa, isim fa'il dan sebagainya. Itu nanti Pak Din akan ulas dalam grup WhatsApp kita. Okey, pahala barang yang kami baca akan dia kepada si anu, namalah, nama si anu, ya, nama-nama. Dan berkata Muhammad Abu Hadir, seorang ulama, dalam kitab Khadir, dalam kitab dia Nihayatul Amal, bermula yang tetap atasnya oleh hal daripada khilaf yang amat banyak, bahwasanya mayat itu, si mati itu, memberi manfaat akan dia barang yang diperbuat baginya pada segala kebajikan kemudian daripada matinya. Tapi kata ulama ni, yang paling bagus lah kalau kita dapat buat benda tu sebelum kita mati. Maknanya kita bersedekah sebelum kita mati, kita buat kebajikan sebelum kita mati. Ni backup utama kita lah. Tapi amalan-amalan lain kita nak buat tak ada masalah, asalkan dia kata yang disebut pada segala kebajikan. Tak kira tuan-tuan lah, sebab istilah kebajikan ni terlalu luas sangat. Tuan-tuan bagi duit buat kenduri, kita kebajikan. Haji Hamid bawa buah konen hari ni kan, kebajikan. Bawa belimbing buluh, kebajikan. Ambil pelang rumah saya, kebajikan. Ambil je lah. Dah habis dengan sikit 2-3 biji. Okey, begitu. So itu kebajikan. Kemudian daripada matinya, mana kita buat awal. Okey. Tetapi tidak dapat bahawa dikosot oleh yang memperbuatnya akan pahala. Demikian itu bagi si mati. Jadi kita boleh juga buat untuk orang hidup, buat macam kita cerita tadi lah. Kita kosot. Dia macam ni lah, kalau kata Haji Hamid buat buah konen hari ni, mungkin dia niat pahala, dia sedekah buah konen kat jemaah ahli KWI ni, nak hadiah dekat ayah dekat mak dia, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan main buat kenduri, katalah main cucuk kodok ke cucuk badak apa kan,
Jadi mai daripada rumah tu niat pahala Nuriyah ini nak hadiah pada mak aku dah. Jangan mai buat cucuk lenggang saja. Jadi kita lah dapat, arwah tak dapat lah. Tapi kalau kita niat ke arwah, kita pun dapat. Yang dalam kitab sebut tadi dia begitu. Baik. Kena kosot lah niat. Atau ia mendoa baginya, bagi si mati tadi, kemudian daripada diperbuatnya dengan hasil pahala baginya, atau ada ia pada kuburnya, doa kat kubur tak ada masalah, dan dapat demikian pahala itu pula bagi yang memperbuatnya. So tak ada masalah tuan-tuan nak doa kat kubur ke kat luar pada kubur ke, ikut suka. Jadi bila kita raya, kita duduk pergi kubur tu kan, walaupun pandangan tu macam-macam, yang penting kalau kita berdoa kat kubur pun sampai, doa kat rumah pun sampai, asal kita niat. Okey, tak ada masalah. Jadi ini kupasan kita berkaitan dengan wasiat. Yang penting kesimpulan tuan-tuan sekalian, bila nak wasiat nanti, pastikan yang saya sebut hari itu untuk saudara mara, untuk bina masjid, untuk anak susuan. Okey, ada 5 itu saya sebut hari itu. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya tulis itu. Keluarga yang miskin, anak angkat, anak susuan, masjid, surau, badan kebajikan. Kalau kita nak buat wasiat lah ya. Yang lain tu kira 1/3, yang lain tu faraid tu ikutlah terpulang pada masing ataupun nak buat hibah. Jadi selesai perbincangan kita berkaitan dengan faraid, hibah dan juga wasiat, dan minggu depan kita akan masuk tajuk Kitabul Wadi'ah. Ni kitab bab perjanjian, agreement. Tuan-tuan ingat tak ada ke agreement kitab lama? Ada. Yang kita dah buat agreement jual beli kereta, agreement beli rumah, dalam kitab ada lama dah, cuma term tu je. Arab sebut al-wadi'ah, term moden kita agreement, perjanjian, sewa rumah ke, beli rumah ke, beli kereta. Ni kita nak mengaji minggu depan insya-Allah dengan izin Allah. Kada itu dulu perkongsian saya pada pagi ini, insya-Allah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik itu dan kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.